Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh share untuk ramai dapat manfaat. Kalau boleh dengar suara, minta komen dengar supaya saya dapat mulakan, insya-Allah. Seperti biasa, jika ada kelas yang saya tak dapat buat rakaman, saya akan buat rakaman semula. InsyaAllah, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat bersama-sama, insyaAllah. Hari ini kita nak baca tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di peperangan Qadisiyah, dan keberaniannya sehingga mereka sangka dia seorang malaikat. Minta kongsi lagi, insya-Allah. Syaja'atu Abi Mihjan As-Thaqafi radhiyallahu anhu. Qitaluhu yawm al-Qadisiyah hatta dhannu annahu malak. Yang pertama pergi menentang tentera Parsi adalah komando ataupun tentera Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid kemudiannya diminta untuk pergi ke Syam kerana peperangan ketika itu berlangsung di pelbagai tempat, bukan di satu tempat saja. Maka bila tinggal tentera Islam di Iraq dalam keadaan di Iran dalam keadaan tiada komando yang boleh memimpin mereka, maka mereka telah utuskan surat kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar bergegas, dia memakai pakaian perang dan dia sendiri nak mula pergi. Maksudnya dia kata biar saya yang pimpin. Nak beritahu betapa pentingnya peperangan Qadisiyah ni, kerana ianya adalah serangan kepada Kisra, iaitu pembesar Parsi. Di sinilah yang berlaku peristiwa Rabi' bin Amir punya dia punya dialog dengan Rustam. Rustam ni bukan raja Parsi, tapi dialah ketika itu seperti macam orang kanan kepada raja Parsi, iaitu Yazdajar III. Sebab Yazdajar masa tu kecil lagi. Jadi mereka inilah yang gunakan nama Yazdajar dan mereka kontrol. Rustam lah yang memerintah maksudnya atas nama Yazdajar ketika itu. Jadi perkara ini sangat penting kerana Allah sendiri turun dalam Al-Quran, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Kata Rom telah kalah, tetapi mereka akan menang balik ke atas Parsi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan menang balik ke atas Parsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memecahkan batu di dalam khandak yang tak dapat pecah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hentakan pertama, Nabi kata Nabi nampak istana Rom. Hentakan kedua, Nabi nampak istana Parsi. Jadi mereka telah pergi mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kisra ni dia pernah koyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah berikan kematian yang hina kepada dia, iaitu anak dia sendiri telah bunuh dia. Panjang cerita. Nama dia Perwez Khusro yang telah koyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa, ya Allah, mazzik kullu mumazzik, maksudnya ya Allah engkau koyaklah dia seperti mana dia telah koyak surat aku. Dia tak baca pun surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kebelakangkan balik kisah ni lah, tapi saya kembalikan balik kepada keadaan ketika berlaku peristiwa ini, iaitu ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bermula serangan para sahabat kepada tentera Parsi, iaitu di Iraq dan di Iran dan di Iraq, di Baghdad, di Qadisiyah ni satu kampung. Kemudian tapi destinasi mereka adalah Ctesiphon, iaitu Madain. Di situlah berlaku peristiwa mereka menyeberangi sungai Dajlah dengan kuda-kuda mereka. Ketika itu tentera Islam bukan sedikit kan. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masa nak keluar untuk memimpin jemaah ni, orang Madinah kata kalau Amirul Mukminin pergi, siapa nak jaga jemaah-jemaah lain daripada Madinah? Maka dia telah utuskan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara mubasysyarah, yang diberi berita gembira syurga, untuk pergi dan memimpin tentera ini. Dan adalah salah seorang sahabat yang Nabi pernah kata, fidaka abi wa ummi irmi ya Sa'ad, panahlah wahai Sa'ad, aku tebuskan ibu dan bapaku untukmu. Maksudnya Nabi sayang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Panjang lagi kisah dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah pergi memimpin. Bila dia sampai di sana, ramai
orang Islam telah syahid. Kerana mereka ni ialah kita pergi menyerang orang di negara mereka, dan tentera Parsi ni bukan tentera biasa. Mereka boleh kalahkan tentera Rom, ghulibatir Rum kan, maksudnya tentera Rom pun mereka boleh tewaskan. Maka bayangkan kekuatan mereka, mereka bunuh ramai orang Islam. Di Sa'ad bin Abi Waqqas mula tulis surat kepada Sayyidina Umar, kata saya perlukan bantuan, maksudnya hantar lagi tentera-tentera. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hantar 2 orang. Dia kata saya hantar 2,000 orang. Saya telah hantar 2,000 orang, dan kerana 2 orang ini sama dengan 2,000. Siapa dia? Ammar bin Ma'di Karib dengan salah seorang lagi Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Dua-dua ni, satu Ammar bin Ma'di Karib ni pernah murtad, dan Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi ni dia pernah mengaku jadi nabi palsu, tapi dia akhirnya dia bertaubat. Sayyidina Umar utuskan dia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah utuskan dia dan pergi bersama dengan tentera yang menentang tentera Parsi. Ini Allah Subhanahu wa taala punya penerimaan. Walaupun mereka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pelbagai kesilapfahaman timbul, pelbagai perkara timbul yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka, ramai yang murtad. Itulah berlaku peperangan Yamamah. Di Yamamah habis saja, Sayyidina Abu Bakar perintah Khalid untuk pergi ke Parsi. Daripada sana dia pergi ke Syam, dan Sayyidina Umar, bila zaman pemerintahan Sayyidina Umar utuskan reinforcement ke Parsi. Dia Ammar bin Ma'di Karib ni, kenapa dia kata satu sama dengan 1,000? Sebab badan dia dengan besar, dan memang kebijaksanaan dia, kepandaian dia dalam taktik peperangan, dan ketakwaan dia juga, walaupun dia pernah murtad. Dalam doa Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Umar akan puji Allah, ya Allah, segala puji bagi Allah kerana telah ciptakan kami, dan kerana telah ciptakan Ammar, orang seperti Ammar bin Ma'di Karib, besar kan, maksudnya hebatnya, kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan seorang seperti Amr bin Ma'di Karib. Dan Tulaiha al-Asadi ini, kita semua banyak kisah yang kita dengar berkenaan dengan dia. Dia memang seorang pahlawan yang handal, tapi alhamdulillah dia walaupun pernah mengaku nabi palsu, dalam peperangan satu peperangan tu dia akan dia sebenarnya bertaubat balik pun atas di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas juga, dalam perjalanan yang sama juga. Tapi boleh saya cerita sekejap. Sebenarnya dalam permulaan peperangan, bila Sa'ad bin Abi Waqqas sampai, berlakulah hujan lebat kan, dan di kawasan itu, dan kuda yang mereka tunggang ni tak biasa dengan hujan. Jadi dia pun, Sa'ad bin Abi Waqqas tak dapat nak kawal kuda dia, maka dia pun terjun ke bawah, dan bila tak dapat nak kawal juga kaki dia, maka dia jatuh. Dan tentera Parsi, yang maksudnya tentera Parsi lah, yang mana dihantar untuk mubarazah one by one punya peperangan tu, telah datang. Dan sebab Sa'ad dah jatuh, dia nak hayunkan pedang dia untuk bunuh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, maka dia doa, ya ghayasal mustaghithin, wahai pembantu mereka yang meminta bantuan. Itu saja dia sebut, Allah Subhanahu wa taala hantarkan bantuan daripada pihak musuh. Datang. Dia pun tengok, dia kata dia ni datang nak serang saya ke, nak bantu saya ke, nak serang saya. Tapi akhirnya bila datang, dia bantu, dia bunuh musuh. Maka Sa'ad kata, siapa kamu? Dia kata, biarlah. Dia kata, engkau minta bantuan, Allah dah bantu, kenapa tanya? Dia kata, bagi tahulah engkau siapa. Maka dia kata, aku adalah Tulaiha al-Asadi, yang pernah mengaku nabi palsu. Dia kata, engkau? Dia kata, aku dah bertaubat. Dia kata, maka kau pergilah jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pasti akan terima taubatmu. Kemudian Sayyidina Umar utuskan dia kembali. Dia Tulaiha al-Asadi. Cerita yang saya nak cerita ni tentang Abu Mihjan. Saya saja bagi sedikit background tentang peperangan ni, siapa-siapa yang menyertai peperangan ni. Abu Mihjan ni adalah seorang sahabat Nabi SAW, tapi dia memang selalu minum arak. Dia minum arak, mereka akan jatuhkan had ke atas dia, akan sebat dia. Lama sikit dia minum arak balik. Tapi mereka bawa dia juga dalam peperangan kerana keberanian dia, kesungguhan dia, ketakwaan dia. Maksudnya dalam segi lain, walaupun dia tak dapat tinggalkan arak lagi. Sebab sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka semua minum arak. Sayyidina Umar pun minum arak, tapi mereka tinggalkan. Tapi ada juga orang yang lemah yang tak dapat tinggalkan. Sahabat manusia macam kita juga. Pada satu hari dalam peperangan di Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas telah garikan Abu Mihjan, tak benarkan dia untuk pergi
menyertai peperangan kerana dia minum arak lagi sekali. Maka bila mana Abu Mihjan dia lihat tentera Islam dalam keadaan memerlukan bantuan dan dalam keadaan kondisi kekalahan, sebab serangan demi serangan dibuat oleh tentera Parsi yang seperti saya sebut, mereka ni bukannya tentera yang biasa, penuh dengan kelengkapan, sampai hari ini terkenal dengan kekuatan fizikal mereka dan juga kekuatan senjata yang mereka ada. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di atas satu kubu sedang melihat peperangan, sebab dia tak sihat hari itu, tak dapat menyertai peperangan. Abu Mihjan ni, sahabat ni yang minum arak ni, dia pula dikurung, digari dan diletakkan dalam lokap, tak dapat keluar daripada situ. Tapi bila dia lihat keadaan tentera Islam dalam keadaan kalah, dia tak dapat nak tahan lagi, maka dia hantar satu orang wakil untuk jumpa isteri Sa'ad bin Abi Waqqas, bagi tahu kepadanya, kata, berikanlah kepada aku seekor kuda, berikanlah kepada aku sebuah pedang, izinkanlah aku untuk pergi perang. Kata, kalaulah aku dapat memberi kemenangan kepada tentera Islam, aku akan kembali dan aku akan garikan tangan kaki aku kembali sendiri. Tapi kalau aku syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala telah terima aku. Mula-mula dia pun fikir, kata, boleh ke? Dia kata Sa'ad dah larang, tapi dia kata, dia merayu. Isteri Sa'ad bin Abi Waqqas datang, dia merayu, dia kata, tolonglah, dia kata, keadaan tentera Islam memerlukan, dia kata, takkanlah aku tergari seperti seorang perempuan di sini, benarkanlah aku pergi, benarkanlah aku pergi. Maka akhirnya dia bawa kuda Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia bawa pedang pun pedang milik Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berikan kepada Abu Mihjan, dan Abu Mihjan telah keluar ke medan peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas di atas kubu lihat, dia kata, dan orang Islam lain semua lihat, kata, datang seorang, dia tutup muka dengan serban, dia orang tak dapat lihat, kata, ini seorang ni malaikat ni, dia kata, annahu malak, dia kata, seperti ini malaikat. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kuda macam kuda aku, pedang macam pedang aku, dia kata, orang macam Abu Mihjan, dia kata, ini mesti malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan dengan menyerupai Abu Mihjan yang menunggang kuda seperti kuda aku. Para sahabat, sebab dia orang dah pernah tengok dah dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat untuk bantu mereka dalam peperangan Hunain, semua peperangan mereka, peperangan Khandaq, peperangan Khaybar, di mana Allah utuskan para malaikat, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Jadi dia kata, ini malaikat ni. Bila dah habis perang, isteri dia pergi jumpa Sa'ad, dia kata, wahai suamiku, dia kata, bagaimana perang tadi? Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan. Abu Mihjan telah serang maju ke depan tanpa sebarang ketakutan. Itulah salah satu kelebihan yang mereka ada, yang musuh memuji. Kata para sahabat ni, kalau boleh mereka nak mati dulu sebelum sahabat mereka yang lain, dan kalau musuh kata, kami pula kalau boleh kami nak mati sebelum, kalau boleh sahabat kami yang mati sebelum kami, kalau boleh sahabat kami yang mati sebelum kami. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan kepada Abu Mihjan, dan Allah bukan kepada tentera Islam, dengan asbab Abu Mihjan punya serangan ni. Bila isteri datang jumpa, isteri Sa'ad bin Abi Waqqas datang tanya berita, kata, bagaimana peperangan tadi? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan. Dia kata laqina hatta ba'athallahu rajulan ala farasin ablaq. Dia kata, Allah, kami bertemu dengan musuh dan musuh berhadapan dengan kami, sehingga Allah hantar seorang malaikat, seorang lelaki dengan kuda seperti seorang malaikat. Dia kata, laula anni taraktu Aba Mihjan fil quyud, kalaulah aku tak gari Abu Mihjan dalam penjara, dan aku dah sangka ini Abu Mihjan, dia kata. Maka isteri dia minta maaf dan kata, sebenarnya itu Abu Mihjan lah, dia kata, dan sayalah yang telah berikan pedang dan kuda ini kepada Abu Mihjan. Dan dia kata, subhanallah, dia kata, maka dia kata, panggil Abu Mihjan. Dia kata kepada Abu Mihjan, dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan dengan asbab kamu, maka daripada hari ini, wallahi la najliduka 'alal khamri abadan, demi Allah kami tak akan lagi memukul, tak akan lagi sebat kamu kerana arak selepas hari ini. Maka dia kata apa? Ana wallahi la ashrabuha abada, dan aku pun demi Allah tak akan minum arak lagi selepas hari ini. Sebab apa? Dia kata, dulu aku memang bertaubat kan, tapi lepas aku kena sebat, aku dah suci daripada dosa.
Jadi aku pun beranilah minum balik, sebab aku tahu lepas ni kamu akan sebat lagi aku kalau aku minum, dan sebatan itu akan menyuci dosa aku. Tapi sekarang kau dah sumpah dengan nama Allah tak akan sebat aku lagi, maka aku tak bolehlah minum lagi. Sebab bagaimana aku nak sucikan dosa aku kan? Para sahabat ni had hudud yang mereka ambil atas diri mereka pun dengan semangat untuk sucikan diri mereka daripada dosa tersebut. Itulah mereka menangis-nangis minta Nabi jatuhkan had ke atas mereka, hudud ke atas mereka. Ini para sahabat punya kehidupan. Inilah Abu Mihjan, walaupun dia seorang peminum arak, dan akhirnya ditinggalkan arak sebab dia orang tak nak jatuhkan had ke atas dia lagi, bukan kerana dia orang jatuhkan had ke atas dia. Ini bezanya kita dengan mereka kan, bezanya kita dengan mereka. Kita nak jatuhkan had ke atas orang tu supaya dia tak buat lagi. Para sahabat kata, sebab engkau tak nak jatuhkan had ke atas aku, maka aku tak akan buat lagi. Sebab kalau aku buat, aku kena bakar dalam api neraka nanti. Ya, dengan asbab dialah seorang seperti inilah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan. Sebab tu kita tak boleh pandang remeh. Kadang-kadang datang orang daripada tempat yang kita tak tahu kan, di zaman ini pun kan kita tak tahu, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh gunakan sesiapa sahaja untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para sahabat punya kehidupan, mereka pun lemah seperti kita. Mereka pun ada yang murtad, ada yang mengaku nabi palsu kemudian kembali, dan akhirnya mereka telah berjaya memberi kemenangan, dan akhirnya mereka telah masuk ke Ctesiphon, ke Madain, dengan menyeberangi sungai Dajlah itu dengan kuda-kuda mereka. Lepas Qadisiyah barulah mereka pergi ke Ctesiphon, ke Madain tu, dan mereka terpaksa menyeberangi sungai. Hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kita nak menyeberangi sungai dengan kuda-kuda kita, maksud dengan binatang tunggangan kita, maka ceklah amal kamu. Kalau ada sesiapa buat dosa besar, cepat-cepatlah bertaubat. Kemudian Sa'ad kata kepada seorang sahabat dia, kata pergi cek 3 orang sahabat ni, sebab mereka ni ada yang pernah murtad, ada yang pernah mengaku nabi palsu. Tengok keadaan mereka. Bila pergi tengok, siapa? Tulaiha al-Asadi yang saya sebut tadi, Amr bin Ma'di Karib dengan Qais, 3 orang ni. 2 orang pernah murtad, seorang pernah mengaku nabi palsu. Tapi bila sahabat ni pergi tengok, dia datang, dia kata, aku melihat mereka lah paling zuhud di kalangan semua, mereka lah paling bertakwa di kalangan semua. Maka Sa'ad kata, kalau begitu tak ada siapa pun boleh tewaskan kita selagi mana kita berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, selagi mana tentera Islam taat kepada Allah, jaga ketakwaan mereka, maka tak ada siapa pun boleh tewaskan kita. Akhirnya mereka, seorang sahabat nama dia Hujr bin Adi, dia adalah sahabat pertama yang telah bawa kuda dia masuk. Mereka telah bahagikan 60 orang dulu masuk dalam sungai itu. Di sungai Dajlah ni bukan sungai kecil, sungai besar. Sahabat pertama yang masukkan tu adalah Hujr bin Adi. Bila dia masukkan kuda dalam air, maka kuda dia bangun loncat ke belakang, takut air. Kuda ni bukan binatang berenang, dia binatang daratan, tapi bolehlah berenang sikit-sikit lah. Maka dia kata, atakhafuna min hadhihi nutfah, kata aku takut titisan air ni. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala, tak ada siapa boleh mati sebelum tiba ajal dia. Allah berfirman dalam Al-Quran. Maka kuda dia pun masuk, dan kuda mula berenang. Bila letih, Allah timbulkan tanah, kuda akan jalan. Lepas tu bila dah boleh dapat energi balik, dia akan mula berenang balik kan, tanah tu hilang. Allah timbulkan tanah bila dia penat. Ada seorang sahabat ni, dia nak jatuh, kuda dia nak terbalik. Ada seorang sahabat nama dia Ka'ka, dia tolak dengan siku dia sikit saja, sahabat tu bangun balik. Begitu kekuatan Ka'ka ni. Masa itulah Sa'ad bin Abi Waqqas kata, ajizna nisa'u an yalidna misla Ka'ka bin Amrin. Dia kata, mana ada ibu yang lahirkan anak seperti Ka'ka lagi. Maksudnya begitu kuat dia, begitu semangat dia, begitu berani dia kan. Dia kata, mana adalah susah nak dapat ibu yang melahirkan seorang seperti Ka'ka. Ini para sahabat. Dan akhirnya bila mereka dah mula di tengah-tengah sungai, orang-orang kat Ctesiphon, orang Iran nampak, dia kata, ini jin ni, jin. Mana manusia boleh jalan atas sungai sebesar Dajlah ni. Dan mereka telah tinggal dan lari dari situ. Akhirnya terkosonglah bandar Ctesiphon. Dan akhirnya seperti mana Nabi nampak, kata Allah telah berikan kemenangan. Allah telah berikan kemenangan ke atas Istana Putih, dan akhirnya perkara itu telah menjadi kenyataan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itulah Ibn al-Khattab yang zuhud, yang bertakwa, yang hidup sederhana, baju 18 tampalan, tak cukup. Walaupun di zaman yang mana harta daripada Istana Putih ni semua dipindahkan ke Masjid Nabawi, dilonggokkan, tak ada orang datang ambil. Ini zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena apa berlaku ni? Ketakwaan dia.
Sahabat buat juga dosa, mereka bertaubat juga, kemudian mereka punya ketakwaan itulah Allah Subhanahu Wa Taala suka, dan mereka punya semangat untuk mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang Allah suka. Kita buat dosa tapi kita tak ada takut Allah. Dia kata sebab korang sebatlah aku berani minum arak lagi, sebab aku tahu aku minum korang sebat lagi, jadi aku bersihlah daripada dosa tu. Sekarang korang tak nak sebat, jadi aku tak akan minum arak. Tapi saya nak sebut sekarang ni, semua ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan, dan yang asbab paling besar adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, yang Allah telah pilih dia. Seperti Nabi kata, laukana ba'di nabi lakana Umar, kalaulah ada nabi selepas aku maka Umar lah. Allah telah jatuhkan tentera Parsi yang ribuan tahun mereka memerintah, yang boleh mengalahkan tentera Rom. Allah telah jatuhkan, tundukkan mereka, hinakan mereka di bawah tapak kaki orang Islam yang telah pergi tanpa apa-apa. Yang kita dengar kan cerita selalu Rabi' bin Amir kan, bila dia berhadapan dengan Rustam sediakan semua istana tu, dia make up hari tu, decorate. Dia kata nak tunjuk kepada mereka akan kemewahan kita, baru dia orang tahu kita siapa. Yang datang Rabi' bin Amir yang pendek dengan kuda dia pun kecil. Kata, kau siapa? Dia kata kau datang dari mana? Dia kata baliklah. Dia kata balik. Kau datang buat apa? Dia kata apa kau boleh buat dengan kami ni? Maka apa dia kata, innallaha ibta'atsana. Dia kata kami bukan datang, kata Allah hantarkan kami, bangunkan kami, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dia kata Allah yang utuskan kami untuk keluarkan kamu daripada sembah manusia kepada sembah Allah. Dia bagi tahu kepada Rustam, daripada sembah Yazdajar tu, Kisra tu, kepada sembah Allah. Ni Rabi' bin Amir. Aku dia kata habis tu, dia kata apa yang kamu akan dapat? Dia kata dua. Rustam kata kalau kami kalahkan kamu, dia kata dua perkara saja yang boleh berlaku. Kalau kami kalahkan kamu, semua kerajaan kamu jadi milik kami. Jadi kalau kami gugur dalam pertempuran ini, maka syurga menanti kami. Dia kata dua-dua keadaan kau menang. Kalau dua-dua keadaan kau tak bagi peluang kepada kami langsung, dia kata memang itulah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, sentiasa akan menang dalam apa keadaan. Kalau kami gugur pun syurga menanti kami. Kalau kami menang, kerajaan kamu semua akan menjadi milik kami. Akhirnya bila mereka jalan dalam masuk ke Istana Putih tu, Dewan Utama tu mereka telah tukar menjadi masjid, dan Salman Farsi radhiyallahu an, yang mana dia telah lari daripada negara dia untuk datang jumpa Rasulullah dan beriman, akhirnya pada umur usia 100 lebih tahun dia berjalan masuk dalam Istana Farsi itu, tapi tanpa ada sebarang perasaan besar, ego, tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa. Subhanallah. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tak terkesan langsung dengan dunia, mereka tak rasa apa-apa pun. Sebab itulah mereka terus berjihad, dan akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun telah tinggalkan Madain dan pulang ke Madinah dan meninggal di Madinatul Munawwarah. Begitulah dengan para sahabat lain-lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih mereka. Kerana seperti mana Ibn Mas'ud kata, kamu tak boleh kejar sahabat atas satu dasar saja, kerana mereka tak cinta dunia dan mereka cinta kepada kehidupan akhirat, sedangkan kamu cinta kepada kehidupan dunia dan takut mati. Itu saja beza kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran kepada mereka. Doalah untuk mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini adalah doa untuk para sahabat, Kita doalah untuk mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ini contoh untuk kita dan kita mencontohi mereka. Jadikanlah mereka ini contoh. Ashabi kan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ikutlah salah satu siapa saja daripada kalangan mereka, kamu pasti akan mendapat kejayaan. Mereka juga manusia seperti kita, mereka buat kesilapan, tapi taubat mereka dan kesungguhan mereka, jihad mereka Allah telah terima. Allah kata wa kullan wa'adallahu al-husna, semua mereka kami janjikan kebaikan di syurga. Itu saja insya-Allah untuk pagi ini, boleh kongsi supaya ramai dapat manfaat. Insya-Allah kita akan terus belajar tentang kehidupan para sahabat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.